Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini sekali lagi kita bersama dalam bicara Ramadan 1442 dan hari ini kita bertemu di pagi hari Rabu 16 Ramadan, hari yang ke-16 kita berpuasa, dan semoga kita makin kuat, makin gagah untuk menghadapi baki-baki Ramadan yang ada lagi dengan kita lebih banyak ataupun lebih sempurna melakukan ibadah. Dan kita harapkan sepanjang 15 hari yang lalu kita telah dapat melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Hari ini sebagaimana yang kita janjikan kemarin, kita akan membincangkan satu topik yang menarik dengan seorang tetamu istimewa saya pada hari ini. Jelung-jelung kalinya tetamu seorang wanita di kalangan wanita. 15 hari dah kita duduk cerita sama-sama lelaki, tapi hari ini kita pilih seorang wanita untuk menceritakan, untuk kita bincangkan atau kongsikan bersama tentang puasa wanita. Puasa wanita 1 dan 5. Bunyi macam pelik sikit tajuk dia, tapi tak pelik sangatlah. Sebab memang ada beza di antara ibadah. Setiap ibadah ni dia ada beza antara lelaki dan wanita. Solat ada perlakuan yang berbeza di antara lelaki dan wanita, dan ada hukum-hukum yang berbeza. Begitu jugalah dengan puasa, ada yang beza, dan beza itulah mungkin menjadi dilema kepada lelaki ataupun kepada wanita. Jadi pada pagi ini kita bersama dengan Ustazah Puan Hajah Ismailiza binti Ismail yang telah pun berada di skrin anda tu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya banyak-banyak terima kasih kepada Ustazah kerana sudi menerima jemputan saya. Banyak kali saya jemput dia ni dari awal-awal Ramadan lagi nak jemput Ustazah, tapi dia kata biar dulu, bagi lelaki dulu lah, perempuan ni slow-slow belakang-belakang, dia kata. Jadi tak apalah. Kebetulan pada baru ni awal-awal Ramadan tu kita pun sibuk dengan berbagai urusan yang kita kena siapkan segera. Jadi minggu yang akhir-akhir ni, Ramadan ni, nampaknya tugas-tugas kita pun makin reda sikit, taklah selebat awal Ramadan hari tu. Jadi Ustazah boleh bersama dengan kita pada pagi ni. Jadi pada permulaannya kita nak cerita sikit, minta Ustazah ceritakan sikitlah dulu mengenai apa nama ni, delima ke apa benda tu, macam buah delima pula. Tak ni kalau puasa buka dengan buah delima ni. Jadi kita ada apa ni, delima, apakah yang dimaksudkan dengan delima itulah dulu. Delima dan apa kaitannya dengan puasa wanita ni, macam mana delimanya. Jadi apa nama ni, wanita terutamanya bagaimana dia nak puasa, nak dapatkan pahala yang lebih. Di akhir-akhir Ramadan ni banyak cabaran, godaan bagi wanita. Banyak pula soalan dia ni. Tapi tak apalah, Ustazah, kita bagi ke Ustazah dulu untuk permulaannya. Silakan. Okay, terima kasih Ustaz Sata, sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Terima kasih sekali lagi Ustaz Abdul Sattar sebagai moderator program Bicara Ramadan yang berlangsung sepanjang bulan Ramadan yang penuh bermanfaat kepada kita semua. Jadi yang dikasihi semua yang hadirin yang menonton live sekarang, ya, selamat berpuasa. Semoga kita semua dianugerahkan dengan rahmat, keberkatan dan maghfirah pada bulan ini, insya-Allah. Okay, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kerana kita masih lagi berada pada bulan ini yang mana kita sentiasa berdoa untuk sampai kepada bulan Ramadan untuk setiap tahun. Jadi alhamdulillah tahun ini kita masih dipanjangkan usia untuk terus berada pada bulan yang mulia ini. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk meneruskan lagi puasa kita yang berbaki lagi berapa hari, dalam 15 hari lagi, insya-Allah. Ya, maka di pertengahan bulan Ramadan ini sebenarnya kita sebagai macam satu perubahan, kadang-kadang rasa macam lesu, rasa macam lemah semangat. Jadi kita teruskan usaha untuk merebut ganjaran yang berlipat ganda pada bulan ini, insya-Allah. Jadi berkaitan dengan topik itu mungkin agak menjadi satu tanda tanya kenapa kita guna istilah dilema. Kadang-kadang nak sebut delima, macam nak bertukar juga dilema dengan delima. Ya. Sebenarnya perkataan dilema ini dia berkaitan dengan perasaan yang mana dia menjadi perasaan berbelah bagi dalam kita untuk membuat satu keputusan atau untuk membuat satu pilihan. Jadi bagi wanita ada hubungan lah perasaan dilema ini, terutamanya dalam menghadapi bulan puasa ini, kerana beberapa faktor yang kita akan bincangkan nanti. Jadi dari segi perkataan dilema itu, kalau kita nak lebih faham, rujuklah Kamus Dewan Bahasa apa maksud dilema. Jadi dalam kata lain, macam kalau perumpamaan bahasa Melayu dia sebut macam di luar mati emak, dibuat mati, ditelan mati bapa. Maksudnya macam serba salah. Jadi di persimpangan. Ya, di dalam bab puasa ni sebenarnya wanita ni sebenarnya memang berada dalam keadaan serba salah lah. Contohnya lah dilema, macam mana untuk membahagikan masa untuk menguruskan hal-hal rumah tangga dengan mengejar ganjaran pahala untuk bulan puasa. Juga seolah-olah macam satu dilema jugalah. Ya, banyak lagi aspek lain. Jadi dalam perbincangan topik yang akan saya kupas hari ini, insya-Allah kita akan lihat dilema wanita pada bulan Ramadan, pada bulan puasa. Satunya dari aspek fitrah naluri wanita. Dari aspek fitrah naluri wanita, naluri perasaan wanita yang sememangnya Allah jadikan wanita yang mempunyai naluri sedemikian. Ya. Naluri wanita ini dia banyak berfikir banyak perkara. Apabila masuk bulan Ramadan, apabila masuk dekat dengan hari raya. Contohnya kalau dah nak masuk bulan puasa, wanita ni dia akan fikir macam mana nak sediakan menu berbuka puasa, menu buka. kan?
nak bersahur. Jadi boleh dikatakan secara umumnya wanita yang memikirkan perkara ini. Betul. Yang memikirkan perkara ini. Jadi itu dari aspek menyediakan menu seharian sepanjang bulan puasa. Apabila dah dekat raya, maka wanita ni pula dia fikir lagi banyak perkara. Jadi dia fikir macam mana baju raya, nak siapkan baju raya anak-anak, baju raya suami, nak pula bertema lagi, kemudian menu hari raya macam mana, nak sediakan menu pagi, menu tengah hari, menu raya pertama, raya kedua. Jadi banyak benda yang dipikirkan oleh wanita, banyak perkara apabila tiba bulan Ramadan dan nak sambut hari raya. Jadi sedangkan dalam masa yang sama, wanita juga dia mengharapkan ganjaran pahala berganda yang mana Allah bagi tawaran kepada semua umat Islam. Jadi kadang-kadang dia berada dalam keadaan serba salah, serba tak kena. Okey, kadang-kadang bangun pagi nak siapkan menu sahur kan, nak siapkan hidangan bersahur, dia teringat kalau nak solat tahajud ni, nak solat taubat ni, tapi tak sempat lah nak kena siapkan makan sahur apa kan, kadang-kadang terlepas, lagi sehari terlepas. Itu satu aspek dari segi fitrah wanita. Jadi kita macam mana wanita dia nak dapat dua-dua. Macam mana wanita nak dapat dua-dua. Dia tidak mengabaikan rumah tangga, dalam masa yang sama dia dapat juga ganjaran yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan ini. Kita ada berbaki 15 hari ke 14 hari lagi. 14 lebih kurang 14 lagi. 14 hari lagi insya-Allah kita sama-sama fikir, sama-sama rebut peluang ini. Okey, memanglah pada asasnya hukum berpuasa sama kepada lelaki dan perempuan, sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah arahan ataupun hukum untuk melaksanakan puasa umum kepada lelaki dan perempuan. Jadi saya bincang dalam konteks wanita lah, ya. Sebab ramai ni yang nak tahu kan, situasi ini akan dialami oleh kebanyakan wanita. Okey, kemudian dari aspek yang kedua lah, dilema yang dimaksudkan dari aspek yang berkaitan dengan fitrah, yang mana dalam syariat ditentukan hukum-hukum yang berkaitan dengan fitrah kejadian wanita. Allah menjadikan hukum yang khusus untuk wanita. Ya, hukum khusus. Yang mana Allah telah beri rukhsah kepada wanita dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan puasa. Ya, antaranya. Jadi dilema aspek kedua. Tadi dilema aspek pertama yang tidak berkaitan dengan hukum. Maknanya dilema dari aspek naluri, perasaan wanita, keinginan wanita yang tidak ada hubung kait dengan hukum. Tapi ada hubung kait untuk kita mencapai ganjaran pahala. Yang kedua, dilema yang kita boleh bincangkan dari aspek hukum, yang mana dalam bab puasa, dalam hal-hal yang berkaitan dengan puasa, ada beberapa
hukum yang tertentu kepada wanita dalam bulan puasa. Maknanya contohnya, bukan contoh, antaranya lah wanita yang mengandung. Wanita yang mengandung Ada hukum dia, ada hukum dia ada sendiri. rukhsah ataupun ada Keringanan. keringanan diberi Hmm. kepada wanita. Jadi sini ada dilema juga. Jadi wanita mengandung ni dia serba salah. Dia nak berbuka ke, nak teruskan puasa, kan? Nak berbuka ke, nak teruskan puasa, dalam keadaan kadang-kadang dia sangat letih berpuasa. Wanita mengandung. Kemudian yang kedua, wanita yang Menyusukan anak. bayi. Menyusukan anak. Ini yang berbeza, hukum yang berbeza dengan lelaki. Tak ada lah pada lelaki hukum ni. Ya. Yang seterusnya berkaitan dengan wanita yang datang haid, datang haid, Nifas, wilada. wilada, ini hukum-hukum khusus bagi wanita pada bulan Ramadan. Yang lain lagi contohnya untuk qada puasa, kan. Itu selepas bulan Ramadan lah hukum bagi wanita untuk qada puasa selepas bulan Ramadan. Dan juga wanita-wanita yang lanjut usia, yang uzur, dia sama dengan lelaki juga yang ini, tapi maknanya berkait dengan wanita jugalah yang uzur. Ada hukum-hukum khusus, khusus. Dan satu lagi tidak ketinggalan, hukum bagi wanita juga apabila berlaku persetubuhan di siang hari pada bulan Ramadan. Jadi di sini nampaknya ada beberapa perkara yang berbeza dengan lelaki. Ada setengahnya sama dan ada yang berbeza. Jadi di sini juga menjadi dilema bagi wanita untuk menentukan hukum, untuk membuat pilihan yang mana yang perlu dia utamakan, yang mana dia perlu pilih. Jadi agaknya sesuai jugalah dengan pilihan tajuk kita, dilema wanita berpuasa. Jadi itu dari segi isi-isi penting yang akan kita kembangkan dalam perbincangan topik kita lah, baik. Kenapa wanita ini dianggap berbeza dengan lelaki, Okey. Baik, saya akan bincangkan. Saya akan beri satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari, yang mana dalam hadis ini menyatakan aspek-aspek kenapa wanita ini dianggap berbeza dengan lelaki. Kenapa wanita dianggap berbeza dengan lelaki. Baik, hadis riwayat Al-Bukhari, riwayat hadis sahih Bukhari, yang berbunyi, mana hadis ni, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna wa aksirna al-istighfara fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Faqalat imra'atun minhunna jazlatun wa ma lana ya Rasulullahi aktsara ahlin nar. Qala
tuksirna la'na wa takfurnal ashira wa ma ra'aitu min naqisati aklin wa dini. Jadi maksudnya, wahai sekalian wanita, jadi Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian wanita, banyakkanlah bersedekah dan istighfar, kerana aku melihat wanita banyak yang menjadi penghuni neraka. Jadi seorang wanita bijak bertanya Rasulullah, mengapa demikian wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, kerana kalian banyak berkata yang buruk dan tidak berterima kasih kepada suami kalian. Ini hadis yang menunjukkan bahawa antara sebab kenapa ramai wanita masuk neraka kerana tidak hormat ataupun tidak berterima kasih kepada suami dan banyak berkata-kata buruk. Okay, na'udzubillah lah. Jadi dan aku juga melihat Rasulullah juga menyatakan, aku juga melihat kalian kurang dari sudut akal dan agama. Okey, di sini kita nak kaitkan hadis ini, maknanya wanita ini dari segi akal dan ibadahnya kurang daripada lelaki. Akal dan agamanya kurang daripada lelaki. Naqisati aklin wa dini. Pada hadis ini disambung lagi, qala ya Rasulullah wa ma nuqsanul aqli wa din. Jadi wanita tadi berjumpa dengan Rasulullah bertanya, kenapa wahai Rasulullah yang menjadikan wanita itu kurang agama dan kurang akal? Jadi Rasulullah bersabda, qala amma nuqsanul aqli fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin wa hadza nuqsanul aqli wa tamkusul layali ma tusalli wa tuftiru fi ramadana fa hadza nuqsanud din. Jadi Rasulullah menjawab bahawa wanita itu kurang dari segi akal boleh dilihat dari sudut kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian dua orang lelaki. Manakala kurang dari sudut agama ialah hari-hari tertentu wanita tidak solat dan tidak berpuasa. Maknanya dari kita lihat daripada hadis ini, maksudnya wanita ni dari segi ibadahnya pada bulan Ramadan dia maknanya dianggap kurang lah. Tapi berlaku ada perbahasan ulama lah yang masuk kurang di sini bagaimana, ya. Kurang di sini kerana kurang bersolat dan kurang puasa. Ya, memang fitrah wanita Allah jadikan, maksudnya kalau yang masih dalam ada datang haid, yang istihadah, maknanya puasanya kurang. Puasanya kurang di situ kan. Solatnya pun kurang. Jadi kita boleh ambil iktibar di sini, maknanya wanita ni dari segi ibadahnya kurang daripada lelaki. Dari segi bagaimana? Sebenarnya dia kurang dari segi kuantiti. Kuantiti itu kurang lah, tapi mungkin kualiti kita tak bincang lagi. Dari segi kualiti lain. Cuma perbahasan ulama menyatakan bahawa maksud kurang agama di sini bukan bererti pahalanya kurang, ganjarannya kurang, ya. Kerana Allah bagi ruang kepada wanita untuk tingkatkan kualiti ibadah. Dari segi kuantitinya kurang. Dari segi kalau dilihat dari segi puasa, walaupun dia tidak cukup puasa pada bulan Ramadan, tetapi boleh diganti pada hari-hari lain, bermakna akan jadi sama juga dengan lelaki. Dari segi salat pula, walaupun
wanita masa datang haid tidak perlu qada solat, tak perlu ganti solat, tetapi wanita boleh mendapat ganjaran dengan cara perbanyakkan ibadah lain. Boleh banyak mengaji Quran tu, boleh zikir, semua pahala-pahala lain boleh kita tingkatkan untuk mendapat ganjaran yang lebih. Mana dari segi di sini maksudnya kurang agama dibahaskan oleh ulama, bukan bermaksud kurang ganjaran pahala. Maknanya kalau timbangan di akhirat kita kata banyak orang lelaki tidak semestinya kan. Ya. Jadi itu kalau kita nak lihat dari segi aspek perbezaan lelaki dan aspek perbezaan lelaki dan wanita. Okey, maknanya kita tak boleh nak buat perbandingan kalau orang perempuan dengan wanita dari segi ibadah. Kalau tengok pada fizikalnya, pada zahirnya memanglah lelaki lebih banyak, perempuan lebih sikit. Tapi itu bukan berarti kurang, kerana satu yang kita kata taklifat ataupun pertanggungjawapan. Tanggungjawab tu berbeza. Lelaki, contohnya lelaki dia kena solat, dia lebih dituntut supaya bersolat jemaah. Kalau solat lah kita kata kena solat jemaah. Nah, tapi wanita lebih afdalnya ialah solat dalam biliknya, solat sendirian. Tapi kalau lah wanita tu dia nak samakan, dia tahu kami pun nak jemaah juga, nak sembahyang jemaah juga, maknanya dia tak boleh lah macam tu, sebab dia lebih afdal kalau solat dia afdal duduk dalam bilik dia sembahyang sore-sore dia, itu yang lebih afdal. Maknanya mungkin sama dengan lelaki yang terpaksa start motor, start kereta pergi ke masjid. Tu bezanya dari segi tu kata macam Ustazah kata tadi, beza dari segi kuantiti beza, tapi kualiti tu yang penting. Kita nak kualiti sama, dan kualitinya sama. 4 rakaat wanita semaya dia di rumah, di dalam bilik dia, sama dengan 4 rakaat lelaki yang pergi semaya di masjid. Betul tak? Jadi maknanya kalau lelaki tu dia semaya di rumah juga, duduk juga, maka kurang lelaki lah yang kurang dari segi kualitinya. Gitu deh. Jadi kalau gitu rasanya dilema ni rasa mungkin boleh dipecahkan, boleh dileraikan lah dari segi sebab Nabi kata kurang agama tu bukan maksudnya kurang yang mencacatkan, tapi kurang dari segi zahirnya. Jadi itu jelas lah. Okey, teruskan Ustazah. Ada perbahasan ulama pula di situ. Ya, betul. Sebenarnya wanita dia tidak boleh merasa kurang lah, tidak perlu merasa kurang. Tak perlu. Kerana kalau kita lihat tak perlu merasa kurang. Kerana kalau kita lihat betul macam Ustaz, macam Ustaz Sata sebut kan, walaupun suaminya, kita tengok suami boleh pergi masjid, kita pun rasa nak pergi juga. Sebenarnya tidak perlu, sebab Allah sudah bagi keistimewaan kepada wanita. Dia menyediakan keselesaan kepada suami, itu sudah dapat ganjaran yang besar. Betul. Maknanya di rumah dia sediakan keselesaan untuk suami pergi masjid. Suami boleh pergi masjid dengan tenang, itu sudah dapat ganjaran pahala yang besar. Menyediakan kelengkapan makan minum untuk anak-anak di rumah, itu pun sudah dapat ganjaran pahala yang besar di situ. Mungkin lebih besar, mungkin lebih besar daripada lelaki lagi. Mungkin lebih besar daripada suami yang pergi solat di masjid. Jadi bab-bab pahala ni sebenarnya kita tidak boleh menilai dengan mata kasar kita. Betul. Menilai dengan mata kasar kita. Jadi saya nak berbalik kepada fitrah wanita tadilah Ustaz. Fitrah wanita tadi dia suka kepada kecantikan, suka kepada hiasan. Jadi macam mana kita nak balance, katakan nak seimbangkan fitrah kita, naluri kita, perasaan kita dengan kita nak merebut ganjaran pahala pada bulan mulia ini. Macam mana kan? Memang saya pun tak nafikan lah, bila dekat nak raya, bila masuk bulan puasa, kita dah fikir dah. Kita dah fikir dah.
Macam mana sedia menu berbuka sebulan. Macam-macam resepi dah salin. Okay. Raya pula nak siap nak beli kapet baru, lansir baru kan. Kalau peringkat umur muda-muda start, kalau umur dalam 30-an, umur dalam 25 baru-baru berumah tangga memang excited lah nak siapkan rumah tangga yang berumur yang tambah-tambah dulu raya meriah kan. Bila raya meriah dah kunjung-kunjung saudara nak datang rumah, jadi nak pinggang mangkuk baru, nak tukar cushion baru, kapet baru, nenek kata berbelanja lah. Ini tradisi orang dulu-dulu lah, tradisi mak-mak kita dulu yang kita masih lagi terikut-ikut. Jadi budaya ini macam mana kita nak seimbangkan supaya kita tidak terlalu terikut-ikut dengan naluri perasaan, kejiwaan, kewanitaan ini ya. Supaya kita dapat seimbangkan dengan kita mengejar ganjaran di bulan Ramadan. Bagaimana caranya kan kita nak seimbangkan naluri ini supaya kita tidak berada dalam dilema tadilah, supaya kita tidak berada dalam dilema tadi. Okay. Jadi kita tahu bahawa ganjaran Ramadan ini sebenarnya memang sangkut Ustazah. Ada putus di sana. Macam mana tu? Putus deh. Dah putus sikit. Sekejap. Ada teknikal sikit. Okey dah Ustaz? Okey, boleh. Okey dah. Okey dah. Jadi bagaimana kita nak seimbangkan supaya kita dapat ganjaran sebagaimana orang lelaki, sebagaimana mereka yang mengejar pahala ni bersungguh-sungguh. Tapi kita nak buat juga mana minat kita kan. Jadi pertamanya saya nak kita sama-sama fahami konsep ibadat umum dan ibadah khusus. Ya? Jadi setiap wanita dia perlu faham lah, maknanya dalam kita melaksanakan aktiviti sehari-hari kita perlu tahu lah mana yang dikatakan ibadat umum, yang mana yang dikatakan ibadah khusus. Supaya apa yang kita buat dengan niat yang ikhlas kerana Allah, walaupun bukan ibadah khusus, tetap dikira sebagai ganjaran yang besar pada bulan Ramadan. Maksudnya niat kita kan, contohnya kita nak persiapkan rumah tangga kan, kita nak beli barang benda-benda baru dengan tujuan untuk sambut hari raya yang gembira, eratkan silaturahim. Tujuan niat kita tu, okay? Niat untuk eratkan silaturahim, niat untuk gembirakan keluarga. Ya, insya-Allah kita juga akan dapat ganjaran yang besar pada bulan Ramadan. Kerana Allah sudah janjikan bahawa setiap amalan baik pada bulan Ramadan akan dapat ganjaran yang besar. Jadi di sini berbetulkan niatlah. Jadi kalau orang dulu-dulu dia beli benda-benda baru, kadang-kadang dia nak tanding dengan jiran sebelah. Tak? Nampak jiran beli, bawa lori hantar sofa baru. Tak jadi ni nak beli sofa baru kata. Jadi di situ nampak tak niat tu sudah menyeleweng. Jadi macam mana nak dapat ganjaran pahala yang berkala kalau niat tu sudah terkesan. Jadi
Sama-sama kita perbetulkan niat. Yang pertama, Ya, bunyi telefon. okey, boleh sambung Ustaz dah. Okay, yang pertama, sama-sama kita perbetulkan niat. InsyaAllah apa yang kita buat, kita dapatkan ada yang besar. Macam kita usaha kita setiap hari menyiapkan hidangan untuk berbuka, pahalanya memang sangat besar kerana kita memberi makan kepada orang berpuasa. Di situ kena betul niat juga. Kena betul niat juga. Jadi kalau duk berlebih, dah. Jadi kita orang puan ni mudah nak berlebih. Kalau letih bulan puasa, dah letih dah bulan puasa ni, petang tu Allah letih nak masuk dapur, nak masuk. Di situ marilah puasa tak jadi orang lain tak mari pun kita nak masuk dapur. Hari lain tunggu nak makan, tunggu nak hidang. Jadi mari puasa lah gitu ni. Mari puasa lah gitu. Jadi sedaplah orang datang, orang lelaki. Mari-mari duduk meja je tunggu nak buka puasa. Jadi di sini mari macam-macam perasaan, memang tak dinafikan lah. Dia ada lari-lari semua. Jadi nak betul niat tu, kita kena balik kepada janji Allah. Janji Allah. Bagaimana Allah telah janjikan bahawa setiap yang memberi makan, kita ingat situ, memberi makan kepada orang berpuasa, maka ganjaran pahalanya sama seperti orang yang berpuasa itu. Semua pahala anak-anak kita, suami kita bermakan tu mari kita berlaku. Jadi situ maka pada bulan puasa ni kita kena jaga jugalah mulut-mulut kita supaya kita tidak banyak membebel, tidak banyak merungut dengan kerja-kerja kita sehari-hari. Memang letih Ustaz bagi seorang suri rumah. Bagi seorang suri rumah, Ustaz boleh bayangkanlah macam mana dari pagi kerja dia kan. Kita tengoklah rutin kita dulu di rumah tu macam mana. Ya, dari pagi kena siapkan terus kemas rumah, basuh baju, tengah hari mikir dah kita ni nak masak apa nak sahur kat hari tu, plan dah kena siap dah petang ni bahan-bahan untuk sahur kat hari. Jadi kalau kita berbetulkan niat, di sini pahalanya besar, yang kita tak dapat kita nak kira. Kita nak kira sendiri tak boleh pahala di bulan puasa ini. Ada yang mengatakan bahawa pahala di bulan puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan sendiri pahala kepada hamba-Nya yang berpuasa. Maknanya besarnya. Kalau pahala lain malaikat yang mencatat. Di sini ada juga hadisnya, hadis yang berkaitan dengan ganjaran pahala yang besar pada bulan Ramadan. Itu dari segi niat Ustaz betul niat. Jadi sama-sama kita betul niat. Jadi gitulah puasa orang puan ni bila letih dia mari puasa macam-macam. Jadi nak kena betul seolah niat kita insya-Allah. Jadi yang kedua bagaimana kita nak dapat ganjaran. Ini maknanya cara mudah. Kita nak dapat ganjaran yang banyak dengan cara yang mudah. Kalau kita banyak ibadah tapi mulut kita selalu merungut, maka kita rugi dalam satu aspek. Ganjaran pahala. Walaupun kita dapat satu aspek ganjaran pahala di sini ada. Tapi dari segi kita merungut, dari segi kita tidak ikhlas di situ sudah kurang ganjaran pahala. Yang kedua, perasaan kita ni memang banyak, orang perempuan dia banyak cabar, dia mikir banyak cabar nak buat itu, nak buat ini. Ini pengalaman juga lah Ustaz masa muda-muda, sama juga. Kalau boleh sebelum raya tu nak komplit belakang. Biskut raya kena ada. Biskut raya kena ada berapa jenis.
Tak. Oh, Biskut penuh raya meja, pula. penuh meja. Penuh meja. Anak Dia meja kena comel. dia kan ada bekah dia tu kan, bekah dia satu set yang bulat tu dia ada 8 ke, 8 petok Ha. tu. Jadi nak kena lapis-lapis tu jenis Kena lain-lain. beza lain-lain. Maknanya 8 jenis biskut lah tu. Lapar bekas. Ya. Jadi biskut pula kena hak mahal-mahal. Jadi kalau biskut kena beli biskut hak mahal-mahal. Jadi hak trending lah orang kata kan. Ya. Takkan nak tahu kan nak ada sekut mayak hari raya. Biskut mayak. Jadi banyak benda lah itu dari segi biskut raya. Ya. Ada. Dari segi hidangan hari pertama, hidangan hari kedua. Jadi kalau kita nak lengkapkan semua ini, maka kemungkinan kita akan terabai fadilat-fadilat Ramadan yang lain. Ya, jadi di sini kita kena tengoklah yang mana yang penting, yang utama dahulu. Ya. Dan pandai-pandailah bahagi masa. Pandailah bahagi masa, rebutlah peluang. Ya, kita ada beberapa hari lagi. Saya memperingatkan rakan-rakan saya dan juga diri sendiri juga. Ya, insya-Allah. Ya. Nah, jadi tahun ni kalau kita nak beli biskut banyak pun tak ada guna, Ustaz. Ya, tak ada orang CKP. Tak ada orang ada nak mari jalan di rumah. Jadi kita boleh buat kira-kira lah mana biskut berapa jenis. Dia tak perlu letih-letih lah. Tak payah nak buat dah menu hari raya pertama, tak perlu buat banyak. Jadi ini satu hikmah juga. Hikmah di sebalik pandemik COVID ini boleh melatih kita, merubah minda kita supaya kita menjadi orang yang bersederhana. Orang yang bersederhana, khususnya dalam sambut hari raya. Jadi saya pun baru belajar sebenarnya. Saya pun baru belajar sebab ini biasalah. Ya, biasalah kita ni kan. Ini ciri-ciri orang perempuan memang macam tu. Jadi mungkin kalau ada kata seorang dua tidak, itu maknanya jarang-jarang lah. Okey, jadi yang kedua maknanya kita seimbangkanlah naluri perasaan kita dengan masa untuk kita dapat ganjaran pahala yang berganda pada bulan puasa ini. Maksudnya kita rebutlah peluang untuk membaca Al-Quran. Orang katakan kalau tak sempat khatam Quran pun kita boleh baca setiap hari. Sebab ganjaran tu setiap hari, setiap masa. Setiap hari, setiap masa. Okey, sekurang-kurangnya baca 2-3 pipi sehari ke. Kalau tak boleh 1 juzuk sehari, 3 pipi sehari. Faham lagi tak? Kalau saya guna istilah pipi tak? 2-3 pipi sehari. Ambil masa kita baca Quran dan tadabbur makna-makna Al-Quran. Tengoklah ya kalau sampai surah yang berkaitan dengan kita nak sebut Musa, Harun, mungkin kita nak tengok apa kisah di sebalik ayat yang kita baca berkaitan kisah-kisah sahabat, berkait kisah-kisah Nabi ya. Jadi kita baca Al-Quran sambil tadabbur ya. Tadabbur makna dan baca secara tadarus lebih baiklah. Lebih baik baca kalau boleh baca secara tadarus, ada berdua ke bertiga, maknanya saling memperbetulkan bacaan antara satu sama lain, dan juga tadabbur makna. Ada yang mengatakan baca Al-Quran dengan cara tadabbur makna itu lebih baik daripada kita baca Quran cepat untuk khatam. Untuk habis. Mungkin Ustaz boleh bagi pandangan macam mana. Ada satu viral yang saya terima. Ada seorang muslimah itulah, dia contoh update dekat status mengatakan sebut perkataan Alhamdulillah hari ini telah dapat
selesai bacaan 3 juzuk Al-Quran. Esok cuba untuk selesaikan 5 juzuk Al-Quran. Jadi dia update status dekat Facebook ke contoh kan. Jadi ada yang viral kata jadi kita buat ibadah pada bulan puasa ini tidak perlulah kita nak hebahkan kepada orang lain. Di sini walaupun kita sebut Alhamdulillah pun ada di situ ada unsur-unsur lain lah, unsur-unsur yang boleh menjejaskan ganjaran pahala kita. Bila kita tujuannya kita wallahu alam lah, kita tak tahu lah dia update tu dengan tujuan apa. Tapi ayat bahasa hebahkan benda-benda yang ibadat yang kita lakukan, kadang-kadang mengundang perasaan ria yang boleh menghilangkan ganjaran pahala. Jadi di sini satu perkara yang perlu kita berhati-hati jugalah dalam melaksanakan ibadat. Apatah lagi kalau sebut ayat kesaing tu kan, sebut kesaing Allah semalam tu ada nak bangun tahajud, sekali bangun semua. Dia contoh kan. Jadi bahasa-bahasa begini juga kita perlu berhati-hatilah. Jadi urusan ibadat dengan Allah tak perlulah kita nak hebahkan kepada orang lain, kecuali bagi orang-orang tertentu dengan tujuan untuk mengajar atau mendidik, itu lain. Jadi itu aspek yang kedua dari segi kita nak seimbangkan naluri kita, perasaan wanita supaya kita dapat merebut ganjaran pahala. Okey, dan amalan-amalan lain banyak lagi lah yang kita boleh buat, sebagaimana sebut-sebut banyakkan bersedekah, maknanya bagi yang uzur. Contohnya kan, yang uzur pada bulan puasa ni kadang-kadang dia haid dia panjang. Jadi dia merasa kerugian. Kerana tak dapat pahala yang banyak pada bulan Ramadan. Jadi dia akan rasa dilema lah kerana merasa kerugian. Uzur, kadang-kadang haid panjang ada sampai 10 hari kan. Jadi rasanya ya Allah ruginya kan. Sebenarnya kita tidak rugi. Allah dah bagi dah kita. Haid tu sendiri yang Allah bagi dah. Haid tu Allah bagi bermakna dah ada di situ. Kalau kita niat kita, amalan kita setiap hari sudah kata istiqamah, kita dah istiqamah dengan ibadah setiap hari, maka hari-hari kedatangan haid juga kita akan dapat ganjaran pahala seperti hari-hari lain yang masa tidak ada haid. Jadi dan dalam masa haid juga boleh lagi kita nak buat ibadat lain seperti bersedekah kan. Sedekah ni tidak nanti ke banyak setakat mana yang kita rasa ikhlas nak bagi, insya-Allah boleh jadi besar ganjaran pahalanya. Sekarang ni sedekah 10 akhir ni kita jangan lupa lah kita buat tiap-tiap malam insya-Allah 10 malam akhir ni. Kalau start malam ni pun tak apa deh. Ada kan dia transaction online RM5 malam kasih RM10, rasa besar RM10, tak apa buat transaction RM5. Banyak pusat-pusat penjagaan anak yatim, pusat-pusat tahfiz. Kalau kita buka je Facebook, berderet datang untuk kutipan derma sumbangan. Jadi kadang-kadang kita terlepas. Jadi kalau kita sempat malam-malam lepas hari kita buka dia, buat transaction RM5 semalam tak apa. Kalau masuk Lailatul Qadar jadi sebagai 1000 bulan. Jadi 1000 bulan. 1000 bulan boleh sedekah RM5. Itu buat sedekah. InsyaAllah. Itu dari segi sedekah. Kemudian apa lagi yang kita boleh buat bagi
mendapat ganjaran pahala sekiranya dalam keadaan uzur. Ya, sekiranya dalam keadaan uzur. Selain daripada bersedekah, jadi ada hadis Rasulullah yang menyatakan kita beri makan kepada orang yang berpuasa. Sekarang ni senang nak bagi makan orang berpuasa. Tidak semestinya nak buat jamuan dah. Sekarang ni kan tak boleh nak buat jamuan dah, panggil orang buka puasa di rumah tu tak boleh kan. Mana kita boleh bagi makanan kepada orang yang berbuka puasa, orang yang berpuasa dengan berbagai cara. Kalau kita tengok yang pungutan daripada Syria Care, daripada yang sukarelawan untuk memberi bantuan berbuka kepada mangsa-mangsa negara-negara yang kesusahan seperti yang dilanda perang, bukan? Jadi ada banyak di situ kita boleh. Contoh RM10 satu kepala. Kan ada kan? Dia punya buat iklan package ada package dia. RM10 satu kepala, RM15 satu kepala. Mana di situ kita boleh ambil peluang untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. Sama tadilah ganjaran sebagaimana pahala orang yang berpuasa itu akan dapat kepada yang memberi makan tadi. Bagaimana hadis Rasulullah, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrih ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Mana tak kurang sedikit pun daripada pahala dia berpuasa. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa, dalam keadaan pahala orang tersebut tidak berkurang. Okey. Seterusnya macam mana kita nak gandakan pahala, khususnya bagi keadaan yang uzur tadi, ya. Perbanyakkan zikir. Yang tak boleh solat kan, mana dia boleh berzikir, zikir selawat kan. Zikir sebutlah subhanallah kan. Kita sebut kau saya kan. Astagfirullah, subhanallah. Dan zikir yang paling afdal untuk bulan puasa sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey, bagi yang boleh, maknanya bagi yang boleh membaca Al-Quran yang tidak uzur, maka pahala baca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maksudnya yang boleh nanti tu bacalah Al-Quran setakat mana yang boleh. Cubalah habiskan khatam seboleh-bolehnya, dan kalau tak mampu maka sekadar yang boleh. Jadi itu maksudnya bagaimana kita nak mengurangkan dilema bagi kita mendapat ganjaran yang besar sebagaimana yang dikejar oleh umat Islam yang lain, bagi wanita. Sebagaimana orang lelaki dapat, kita pun boleh dapat. Bahkan kadang-kadang orang perempuan lebih banyak lagi dapat ganjaran pahala daripada lelaki. Okey. Jadi Ustaz Sata, saya belum lagi masuk kepada dilema yang berkaitan dengan hukum. Masuk habis dah. Macam mana Ustaz? Dah buku sebelah dah kita.
5 minit dia keluar. Itulah. Kita rasa macam mana Ustaz. Jadi saya rasa kalau saya sambung dilema yang berkaitan dengan hukum ni makan masa panjang. Ya. Okey, Kita saya rasa cukup setakat tu dulu. saya Yang bab rasa hukum ni maknanya bab hukum tu mungkin kita boleh buat lain kali. ya, insya-Allah kita buat lain jadi, kali. Sebab ada hukum-hukum yang perlu Ada diketahui. hukum khusus. Ya, hukum bagi khusus wanita. yang perlu diketahui oleh wanita. Macam kemarin saya ada yang ada orang WhatsApp ke saya juga. Dia tanya, dia kata dia puasa macam biasa. Selepas dia berbuka, dia nak pergi solat maghrib tu, dia dapati dia ada haid. Jadi dia kata ada haid dekat baru lepas buka puasa, tapi dia tak tahu bila haid dia mari. Tapi dia rasa masa dia nak solat maghrib tu baru dia perasan dia ada haid. Baru dia perasan. Jadi dia kata puasa dia tadi tu lagu mana? Mungkin dia kata haid dia tu awal lagi mari, tapi saya pun tak reti lah nak jawab tu. Sebab dia kata dia perasan tu waktu maghrib dah. Waktu maghrib dah. Saya kata tak ada. Yalah. Saya nanti kalau nak kira ni. Maksudnya mungkin haid dia tu datang awal lagi sebelum maghrib kan. Kalau dia tak pasti kan. Dia tak pasti. Asyak la yuzalu balik kepada kaedah itulah. Maksudnya mana syak dia tidak akan la yazulu bisyaki. Bil yakin begitu dah. Al yakin la syak. Tak ingat hukum dia. Tidak akan gugur dengan syak. Yakin tidak akan gugur dengan syak. Bermakna dia yakin. Bermakna dia yakin sebablah dia perasan mula-mula tu dia perasan dulu. Dia perasan tu ialah setelah dia masuk bilik air. Kau mungkin nak ambil wuduk tu, di situ dia kata dia telah ada haid. Jadi baru lepas buka puasa dalam 10-15 minit lah. Segitulah. Jadi dia pun was-was juga, dia kata mungkin datang sebelum tu ataupun datang selepas maghrib dah. Dia pun tak tahu. Jadi tengok yakin dia mana lah. Kalau dia yakin tengok yakin yang mana. Yakin yang mana. Jadi kalau dia rasa was-was, baik dia kondol lah puasa tu. Jadi walaupun kita balik kepada tadi. Al-yakin la yuzalu bisyaki. Okey. Jadi saya pun tak berani jawab lah. Jadi kesimpulannya maksudnya kita bincang hari ni boleh boleh buat kesimpulan dah. Kita buat rumusan ni. Boleh rumusan. Rumusan dah nak pukul 9 dah kita. Nanti kalau lebih pun orang tutup kita saja duk bobel. Rumusan lah. Jadi alhamdulillah lah. Jadi apa yang kita bincang ini sebenarnya dari aspek ni lah, dari aspek naluri kewanitaan, dari aspek mana kita dapat ganjaran pahala pada bulan ini. Kita sama-sama tingkatkan usaha dan sama-sama perbetulkan perasaan diri kita masing-masing, walaupun kita ni nalurinya adalah Allah Ta'ala bagi juga naluri, tapi kita kena bijak seimbangkan ya, sebab ganjaran bulan Ramadan ini hanya setahun sekali je ya. Jadi bulan-bulan lain tidak sama. Sebab tu kalau kita nak buat sukuk raya, lepas raya tak apa buat lepas ni. Tapi kita duduk pulang buat sukuk raya di bulan puasa ni. Jadi itu satu contoh lah. Satu contoh kan. Kalau nak siap langsir ke apa sebelum puasa. Kalau nak siap riah rumah sebelum puasa. Jadi itu peringatan untuk diri saya dan juga sahabat-sahabat sekalian. Jadi itu Ustaz, saya serah pada Ustaz dulu. Okey, terima kasih banyak Ustazah Hajah Ismailiza yang telah bersama-sama dengan kita pada pagi ini mengupaskan isu yang saya sendiri tak tahu. Saya tak tahu apa naluri wanita yang lebih mendalam. Kita tahulah sikit-sikit naluri itu, tapi kalau nak suruh kita hurai memang kita tak reti lah bagi lelaki ni. Jadi kita dah nampak tadi Ustazah, kita nampak bahawa wanita ini terlalu berat
dari segi nalurinya, dari segi fizikalnya berat lah bila masuk Ramadan. Sebelum Ramadan tu kalau lelaki dia fikir, ada juga dia fikir lelaki macam mana Ramadan tahun ni nak sempurna, macam mana nak sediakan apa. Tetapi wanita yang praktisnya, wanita yang fikirkan nak menu apa sebulan ni kena fikir 30 menu untuk berbuka, 30 menu untuk bersahur. Lebih daripada restoran lagi ni. 30 menu berbuka, 30 menu bersahur. Letih lah. Mana kalau kita orang lelaki tak kisahlah makan ke apa pun, kalau tak lalu kita makan sikit. Kalau yang sedap tu kita makan banyak. Tu kalau yang biasa. Kalau yang cerewet lagi dahsyat. Isteri dah siapkan menu-menu ni, kena hari hak dia tak sesuai dengan dia, dia marah isteri dia pula ke apa ke. Dan nak bajet lagi. Menu tu satu hal, bajet yang dapat tu tak tentu lagi suami bagi berapa ataupun bajet duit kita ada berapa. Menu boleh buat macam-macam menu, 30 menu. Buka, ni kos dia, ada ke kos tu boleh kita tampung. Fikir pula tu nak imbangkan menu yang kita nak buat dengan kos yang ada. Letih orang perempuan ni sebenarnya. Memang letih. Orang lelaki kena tahulah benda ni. Kena tahu. Jadi janganlah membebankan sangat orang perempuan. Lepas tu ada keringanan yang Allah bagilah. Orang perempuan walaupun dia tidak boleh sempurnakan tarawih dia 20 apa ni tak buat tarawih lah kita kata, tapi wanita ni ada keistimewaan yang lain. Dia ada masa, dia ada itu, dia ada ini, mungkin itu boleh menggantikan tarawih dia. Suami kenalah tarawih, mu tak ada kerja apa pun mu tarawih pun mu tak buat, dahsyat gitu. Jadi kita ada bila lelaki perempuan ni ada line dia yang berbeza lah, ada lorongnya yang berbeza yang perlu dilalui. Lelaki lalulah kot lorong lelaki, perempuan lalulah kot lorong perempuan. Tak boleh nak banding, tak boleh kita nak bandingkan, lelakinya gini pahalanya banyak, perempuannya tak ada lorong pahala. Ada, perempuan ada lorong dia yang membawa kepada ganjaran dia. Dia bangun sahur, bangun nak sahur, lelaki bangun ngadak makanan dah siap, perempuan 1 jam sebelum tu dah bangun. Cuba kita kata samalah, lelaki bangun pukul 5, apa isteri pun nak bangun pukul 5, jawab dia pukul 7 sarapan pagi tak puasa dah itu. Jadi itulah ganjaran, itulah laluan wanita ada laluannya, laluan lelaki ada laluannya. Fikir pula nak, macam Ustazah kata, fikir pula nak raya. Suami tolong fikir-fikirkanlah juga, raya tahun ni kita nak ada berapa jenis biskut. Kurang-kurangnya janganlah banyak sangat. Kalau suami isteri kata ada 8 jenis biskut, sebab ada 8 bekas atas meja tu, kita buat dua bekas lah. Satu menu tu 2 bekas. Katalah 4 menu, jimat sikit. Jadi itulah. Dan janganlah berfikir kadar, kita kata berfikirlah kita kadar kemampuan kita. Kita mampu banyak tu, tak perlulah bertanding-tanding macam orang dulu zaman tahun 70-an. Ustazah kata 70-an, 80-an tak dulu mereka tanding. Rumah tu beli TV, raya beli TV baru, kita nak kena beli, dia tukar langsir, kita nak tukar langsir. Letih itu zaman 70-an, 80-an. Zaman 2000 milenium ni, tahun 2000 ni, tak ada orang nak bertanding benda gitu. Tanding bodoh kata tanding bodoh tak ada. Tapi kalau ada lagi tu memang ketinggalan sangat lah. Kita beli sekadar apa yang kita mampu, tak boleh beli hari ni, mungkin kita beli tahun depan, minggu bulan depan, tak semestinya raya nak kena tukar segala-galanya. Dan sekarang tahun ni pula pun satu delima yang silang Ustazah, delima balik kampung. Tak kena tahun ni nak balik kampung mana, nak balik kampung Cik Abel kau, nak balik kampung Cik Adik, tak ada lah tahun ni. Tak boleh balik nak. Jadi selamat dah delima tu dah. Delima tu selamat dah. Jadi itulah, terima kasih Ustazah, banyak kita cerita ni. Dan benda ni manfaat sebenarnya kepada lelaki juga, bukan perempuan saja. Perempuan dia tahu dah dia naluri dia macam tu, cuma macam mana dia nak imbangkan, nak balancekan tu. Jadi lelaki lah yang perlu membantu untuk membalancekan balancekan, mengimbangkan di antara naluri wanita dan keperluan keluarga dan apa-apa sajalah. Jadi terima kasih. Kita ada lagi ni Ustazah, kalau tak habis tu
kita kena panggil lagi ya, jemput sekali lagi untuk cerita naluri dari dilema dari segi hukum. Dilema dari segi hukum. Dari segi hukum. Ya, hukum sunat, harus, haram, makruh semua tu dah. Banyak lagi benda yang kita perlu. Banyak lagi ya. Jadi ada masa lagi kok, minggu depan ataupun 2 minggu lagi kita nak bercuti ni, 4 hari ni kita bercuti, kita tak ada siaran. Esok Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad kita tak ada siaran dan kita akan balik pada hari Isnin pula baru kita ada siaran. Kita cuti 4 hari, cuti panjang ni. Jadi itulah saya rasa setakat itulah perjumpaan kita pada pagi ni. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Sudah hilang dah saya ni. Ada lagi tak? Ada. Saya ingat tak ada dah. Hilang saya ni. Ada ni. Okey, alhamdulillah. Jadi itulah Ustazah, kita berhenti setakat tu dan kita harapkan semua sahabat-sahabat kita yang menonton ini dapat manfaat dan dapat share ke Facebook masing-masing untuk ditonton oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi untuk sebagai penutup ni, saya nak tunjuk, kemarin saya dah tunjuk video ni, saya suka sangat dengan satu video ni, video cara buat ketupat yang diajar oleh seorang mokcik duduk di sebelah selatan Tai. Saya suka dengar bahasa dia tu satu had dah. Lepas tu cara dia buat ketupat tu cantik. Jadi kita tinggalkan sahabat-sahabat kita kali ni dengan aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak pandai Maimun nak jawab ketupat. Tengok ni pandai selalu. Belum lagi mai dapat lah dulu. Mula lagi ambil daun palas kelip mai taruh le 2 hari. Nak buat tak leh apa. Beli beras, saka, garam. Nyo tu sebutis cupau. Halah baru 2 butir cupau. Barulah mau ambil nyo hok masak lah, jangan kok kotor sangat, tak sedap tu pak. Kita nak lemak nak sedap. Ambil yang masak lah kita koyak lah belah kuku. Kita buat sate. Sama sate 3 kali. Sudah. Lepas tu sipe beras enggak suka lah. Basuh beras duri koli, basuh beras cuci, air putih berjilah tu, basuh itu tu, baru dia tak basi. Sipe koli juga nak dah dapur. Lepas dah ambil beras tu pula, bubuh dia koli, ambil sate bubuh. Arang. Dari saka, dari tu dia cupok segerak. Saka tu cupok tu, 2 cupok bus gelas pun tak apa. Ikut sikap kita sedap ni. Lepas kita arang tak, dia pecah minyak molek masak apa. Butingan metas biar, kita okey buku. Cedek daun palas kita okey nasi kita cedek daun palas buat mari kita buku. Tak apa buku panas-panas pun tak apa. Buat rasa sembuh nasi tekek-tekek buku tarik lalu kejap sikit kita nak makan sedap, tidak lemai. Bubuh naik tu kita bubuh kalau nak nasi masak metas biar masak 2 biar tu kita bubuh jangan selai air. Bubuh kering. Kau minyak tak bunyi worak tak okey ni kita rebus tupat kita dengar bunyi worak kita okey dah jenis ke punggah boleh makan hari boleh pakai makan sudah lah. Tak ada waktu pak dah duduk payah. Tengok homok dua ni pandai lalu jauh.
Serah keluar kita kena lani. Kita pergi demo. Laki kita lapar sayur. Keluar toko weh. Nak menyayu laki mati keluar kita mau beli orang.